Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat, sedia berbakti dan sedia berbakti serta salam pelari bijak. Kenapa pelari bijak? Kenapa? Saya akan kongsikan dalam perkongsian ini. Oleh itu, kekalkan fokus anda dan tajamkan pemahaman anda tentang perkongsian yang saya nak sampaikan dalam perkongsian ini. Baik, salam pelari bijak. Pelari bijak yang bagaimana? Iaitu saya akan kongsikan dalam skop asas orientering. Baik, apa yang saya akan kongsikan iaitu kita akan pergi kepada definisi, kita akan pergi kepada alatan orientering, kita akan pergi kepada jenis orientering yang ada di dunia ini dan juga konsep bagaimana pelaksanaan dalam pertandingan, insya-Allah. Baik, definisi orientering. Orientering ini berasal daripada bahasa Sweden. Okey, so definisinya adalah ia merupakan hasil gabungan tiga jenis sukan. Okey, tiga jenis sukan. Yang pertama sekali iaitu merentas desa. Okey, merentas desa kita masih ingat lagi di zaman persekolahan kita, di mana kita berkumpul mengikut rumah sukan biru, hijau dan sebagainya, mengikut tingkatan dan pelepasan beramai-ramai, cukup seronok kan. Itu dalam long distance. Okey, long distance ada 10 km, ada 5 km dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah hasil gabungan daripada jenis sukan pandu arah. Okey, pandu arah. Kalau sebut sahaja pandu arah, kita faham adanya kompas, adanya peta. Okey, ada peta, ada kompas. Maka itu menjadi sebagai panduan untuk kita bergerak dalam lapangan-lapangan yang tertentu. Okey, itu adalah jenis sukan yang kedua digabungkan. Jenis sukan yang ketiga iaitu treasure hunt. Okey, treasure hunt ataupun nama lain explorers. Okey, kalau explorers, treasure hunt pasti zaman dalam program mana-mana akan ada fasilitator yang menjaga di setiap checkpoint. Ada 10 checkpoint, 10 checkpoint lah yang anda perlu pergi. Masih ingat? Very good. Baik, dengan hasil gabungan tiga jenis sukan tadi iaitu merentas desa, treasure hunt dan pandu arah tadi, maka terhasillah sukan orientering. Definisi yang kedua ni agak menjurus kepada sukan orientering itu secara yang sebenarnya, iaitu para peserta orientering. Okey, kalau kata nama lainnya adalah orienters. Okey, nama spesifik untuk peserta orientering adalah orienters, iaitu mereka perlu mengunjungi ke semua control point yang telah ditandai dalam peta mereka. Okey, dengan sepantas yang mungkin. Itu definisi yang kedua. Ayuh kita mengenali alatan-alatan dalam sukan orientering. Yang pertama sekali adalah peta. Okey, peta ni adalah alatan yang paling utama. Kenapa? Kalau tak ada peta maka ia tidak akan menjadi satu sukan orientering. Alright? Baik, apa itu peta? Peta itu adalah sebuah peta khusus. Okey, peta khusus dalam sukan orientering. Ia telah dipetakan atau dilukiskan oleh para pemeta khusus untuk sukan orientering. Kerana apa? Dalam peta tersebut mempunyai simbol-simbol yang tertentu. Okey, yang telah digaris oleh Badan Pemantau Antarabangsa, iaitu International Orientering Federation. Alright? So, ia tidak akan menjadi isu kepada mana-mana kejohanan yang menjemput para atlet daripada luar negara, dalam negara dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka tahu simbol ini mengenai apa, simbol itu mengenai apa dan sebagainya. Alright? Dan ada juga yang bertanya kepada para jurulatih sukan orientering, adakah sama sukan orientering dengan pandu arah? Ia cukup berbeza. Okey, jawapannya adalah berbeza. Kerana apa? Kerana orientering dia punya peta adalah secara berfokus. Okey, secara berfokus. Contohnya tempat orientering untuk dimainkan atau dipertandingkan di kawasan Taman Tasik Titi Wangsa, maka peta orientering khusus kepada Taman Tasik Titi Wangsa. Okey, kalau pandu arah mereka secara menyeluruh. Maksudnya Taman Tasik Titi Wangsa pun ada dalam peta dan HKL, Hospital Kuala Lumpur yang berada di sebelah Tasik pun ada sekali. Begitu. Baik, secara gambaran kasar untuk anda iaitu bagaimana peta itu diterjemahkan menjadi peta sukan orientering. Okey, daripada gambar actual kepada simbol-simbol yang telah digaris pandukan oleh Badan Antarabangsa, International Orientering Federation.
Baik, alatan sukan orientering yang kedua adalah puncher ataupun penebuk. Ia berfungsi sebagai membuktikan para peserta orientering mereka sampai ke checkpoint tersebut. Sekiranya dalam pertandingan sukan orientering yang anda sertai ada 10 checkpoint, bermaksud akan ada 10 kali tebukan. Alright, dan setiap satu checkpoint yang ada ianya berbeza. Okey, contoh tebukan di checkpoint 1 nya berbentuk L, contoh tebukan yang lain berbentuk U dan sebagainya. Kerana apa? Ia untuk membezakan kita betul-betul dan benar-benar sampai ke checkpoint yang mereka tandai dalam peta yang kita sertai pertandingan tersebut. Baik, alatan yang ketiga iaitu marker. Marker ini adalah berfungsi dan berperanan sebagai menandai itu adalah lokasi yang perlu anda kunjungi di setiap checkpoint. Maknanya checkpoint 1 pasti akan ada marker di checkpoint 1, checkpoint 2 adanya marker di checkpoint 2. Okey, kalau kita flashback balik dalam definisi tadi, iaitu Explorers ini, sukan orientering ini digabungkan daripada jenis sukan Explorers. Explorers adanya fasilitator yang menjaga di setiap checkpoint, tapi dalam sukan orientering ia berbeza, ia cukup dijagai oleh marker semata-mata. Alright. Baik, alatan sukan orientering yang keempat iaitu kompas. Alright, kompas ini berperanan sebagai membantu para pelari atau para orienters untuk kemudi diri mereka ke mana arah seterusnya dari checkpoint 1, checkpoint 2 dan sebagainya. Alright, membantu mereka ke mana arah untuk mereka berlari. Kalau kita faham, di dunia ini kita mempunyai pelbagai jenis kompas. Maka untuk sukan orientering hanya menggunakan kompas orientering. Baik, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis orientering. Ada 4 kaedah yang telah ditetapkan oleh Badan Pemantau Antarabangsa IOF, iaitu yang pertama FOOTO, yang kedua MTBO, yang ketiga SKIO dan yang keempat TRAIL-O. Okey, ini adalah 4 jenis atau 4 kaedah yang telah ditetapkan oleh Badan Antarabangsa. Baik, kita akan pergi kepada bagaimana prosedur apabila nak menyertai ataupun prosedur menyertai mana-mana acara sukan orientering secara asas. Baik, kita dahulukan di lokasi permulaan. Para orienters akan diminta untuk hadir dari satu tempat. Mereka akan dipanggil, jurulatih akan panggil, hadir ke lokasi starting point dan akan dilepaskan seorang demi seorang. Alright, dan apa yang akan berlaku, kamu akan pergi ke semua checkpoint, tak kisahlah kamu nak berjalan ke, nak berlari ke, nak mengesok ke, itu terpulang. Yang paling penting kamu kena faham, sukan orientering ini memerlukan kepantasan. So siapa yang lagi cepat sampai, maka dialah yang pemenang. Baik, so berlari, kita tahu sukan orientering ini mempunyai risiko ataupun cabaran yang tersendiri, kena merangkak, kena melompat dan sebagainya. Baik, dan yang paling penting sekali, apabila kamu dilepaskan dan selamat mengunjungi ke semua checkpoint ataupun control point yang ada, kembalilah kamu ke garisan penamat. Dan apa yang kamu perlu lakukan atau laksanakan di garisan penamat adalah anda perlu serahkan kembali peta dan kad hasil tebukan-tebukan anda pada control point yang telah anda selamat kunjungi semasa larian anda. Baik, dan pastikan anda betul-betul menyerahkan peta anda itu kepada urus dia ataupun jurulatih yang menjaga di garisan penamat itu untuk memaklumkan bahawasanya kamu telah selamat tiba di penamat. Alright.
Alright, baik, itulah pelari bijak. Pelari bijak iaitu dalam sukan orientering, mereka yang menyertai sukan orientering ini berlari, memikirkan dan memandukan arah mana untuk menemui semua checkpoint ataupun control point yang ada. Alright, selamat maju jaya kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.